أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, pada malam ini buat pertama kali kita dipertemukan dengan izin Allah sesuai dengan ketentuan dan takdir daripadanya. Mudah-mudahan pertemuan buat kali pertama ini akan terus membuahkan persahabatan dan silaturahim yang berterusan. Pertama kali terima kasih kepada pengurusi majlis, pengurusi daripada yang teratas sampailah AJK yang paling bawah, kerana sudi untuk menjemput saya memberikan kuliah dan ceramah pada malam ini. Seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pada malam ini kita akan membicarakan perihal bertajuk dalam lingkungan kebahagiaan dan keredaan hakiki yang ingin kita capai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai muqaddimah, saya cuba bawakan analogi dan perbandingan. Kalau kita mempunyai sebuah bekas kaca, yang mana bila suatu masa bekas kaca ni terjatuh, ditakdirkan, dan bekas kaca ni akan hancur bersepai, berselerak dan ada di merata-rata tempat, dan kita ingin mengutip kembali serpihan-serpihan kaca yang pecah tadi, berkemungkinan ada di antara kita bila kutip dia dapat banyaknya serpihan-serpihan kaca tadi, dan kadang-kala ada di antara kita bila dia kutip balik dia hanya dapat separuh daripada kaca-kaca tadi, dan mungkin ada sebahagian kita dapat hanya 1/3 dan cuma sedikit daripada kaca-kaca tadi. Dan kita sedia maklum, untuk kita dapat kutip sepenuhnya kaca tadi adalah suatu kemustahilan. Kerana bila kaca ni pecah, ada hak besar, ada sederhana, ada hak halus. Jadi kalau kita nak kata aku dah kutip semua dah hak pecah tadi, amat menjadi kemustahilan. Tetapi ingat, dalam kita duk mengutip kaca-kaca tadi, tidaklah jarang ada tangan-tangan manusia yang pasti terluka. Inilah yang kita harus lalui dalam kehidupan kita. Kadang-kadang sesuatu benda yang kita sayang, sesuatu benda yang berharga dilepaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata nak menguji keimanan dan kesabaran kita. Dan kadang-kadang perjalanan untuk kembali semula kepada Allah dipenuhi dengan liku-liku dan onak berduri yang cukup pahit untuk ditelan.
tetapi manusia-manusia yang mempunyai hati, yang mempunyai keimanan yang tinggi kepada Allah, mudah-mudahan mereka akan dapat terus bertahan, terus bersabar dan kembali kepada pangkuan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bila kita nak cari penanda aras, satu level, satu peringkat di mana sebenarnya kebahagiaan hakiki bagi diri seorang manusia, di mana kita nak cari penanda aras keredaan Allah atas kita. Kadang-kadang ada di kalangan kita ramai-ramai manusia yang Allah kurniakan kelebihan dan anugerah pada dia. Kita ambil beberapa contoh. Kadang-kadang sebahagian orang dikurniakan harta yang banyak. Allah bagi dia duit banyak, Allah bagi dia harta banyak, Allah bagi dia tanah banyak, Allah bagi dia macam-macam serba-serbi hal-hal keduniaan ni lebih pada orang lain. Tetapi Allah tak campakkan dalam hati dia ketenangan hidup. Allah tak campakkan dalam hati dia kebahagiaan dalam hidup dia. Walaupun dia kaya, harta-harta tadi tidak mampu memberi jaminan kebahagiaan dalam hati dia. Begitu juga kadang-kadang Allah bagi kelebihan pada seseorang itu dari sudut kepopularitian dia. Dia ni orang masyhur, dia ni orang glamour, dia ni orang dikenali. Tetapi di sebalik kemasyhuran dia, di sebalik popular dia, di sebalik glamour dia, tak ada seorang pun tahu hati dia sedang merintih. Hati dia ni nak cari kebahagiaan, hati dia nak cari ketenangan. Tapi Allah tak campak hal-hal tersebut dalam kehidupan dan jiwa dia. Kadang-kadang Allah bagi kelebihan pada seseorang tu mempunyai perwatakan yang menarik. Ada lelaki yang handsome, lelaki yang segap, belah wanita pula cantik, belah wanita pula jelita. Dia ni menjadi kegilaan orang lain. Semua orang duk minat kat dia. Tapi waktu dia duk sorang-sorang, tak datang ketenangan dalam hidup dia. Waktu dia duk sorang-sorang, tak datang pun kebahagiaan dalam hidup dia. Dan kadang-kadang Allah berikan kelebihan dari sudut pangkat. Kita ada kedudukan, kita ada jawatan, YB tu lah kat depan, Datuk Seri lah kat depan, Tan Sri lah kat depan. Tetapi nama-nama tersebut, pangkat-pangkat tersebut langsung tidak memberi ketenangan. Pangkat-pangkat dan jawatan tersebut langsung tidak memberi kelebihan pada kehidupan dia. Jadi ini berlaku pada sebahagian masyarakat dan kita tidak pernah menafikan sekalipun. Ada dalam konteks yang lain Allah bagi kaya dia bahagia, ada. Ada Allah bagi cantik dan segak dia bahagia, ada. Ada Allah bagi dia popular, dia berpangkat, dia bahagia, ada. Dan ada Allah bagi dari sudut yang terakhir tadi dia bahagia, ada. Tetapi kebanyakan untuk cari rangkum kedua-dua tadi cukup sukar dan susah dalam hidup ini. Tetapi Allah bagi secara seimbang. Kalau lebih di situ ada kekurangan yang lain, kalau orang ni pula kurang yang ni ada lebih yang lain.